A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada pagi ini insya-Allah dalam siri tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Anfal ayat 46 sehingga ayat 52, iaitu kita akan bersama-sama mentadabbur muka surat 183 insya-Allah, 183. Jadi seperti biasa insya-Allah, sebelum kita meneruskan, kita minta kepada semua sahabat-sahabat yang berada di line pada ketika ini untuk memberi feedback tentang suara dan juga tentang mutu gambar insya-Allah. Moga-moga suara clear, gambar clear insya-Allah. Dan kita akan teruskan insya-Allah sesi tadabbur kita hari ini di muka surat 183 sebagaimana yang terpapar di hadapan kita di tepi saya pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi bercerita tentang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang kisah peperangan Badar dan juga pengajaran-pengajaran dan sepatutnya apa yang patutnya dipelajari oleh orang-orang yang beriman daripada peperangan Badar ni selepas daripada perkara ni semua, dan juga sebagai Allah Ta'ala kekalkan perkara ini dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran kepada kita untuk kita amalkan, untuk kita fahami apakah yang patut seperti sebagai orang mukmin untuk bersama-sama untuk belajar daripada peperangan yang berlaku, sebab semua perkara yang berlaku ni di dalam zaman Nabi dan juga perkara-perkara berlaku kepada orang mukmin pada ketika itu semuanya adalah merupakan sepatutnya semuanya ada perkara yang patut mereka pelajari, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Insya-Allah hari ini kita masuk ayat 46 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang baru saya bacakan tadi maksudnya adalah minta maaf alihkan lampu sikit agak silau sikit minta maaf. Maksudnya ialah wa ati Allah. Allah Subhanahu wa taala kata wa ati Allah wa rasulah, dan hendaklah kamu semua taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini ayat ini kita tahu kan kepada orang yang beriman. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang beriman ini, hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya walaupun kamu beriman, kemungkinan ada perkara-perkara yang kamu masih lagi tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Jadi artinya untuk buktikan iman kita, kalau ikut sini wahai ahli Badar, pada awalnya ayat ni turun kan, wahai ahli Badar, wahai orang-orang yang bersama dengan Muhammad, hendaklah kamu semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian wala tanaza'u, ni perkara yang Allah Ta'ala nak tekankan lagi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu secara generalnya. Kemudian secara khususnya Allah Ta'ala nak sebut dalam ayat 46 kita kali ini ialah wala tanaza'u, jangan kamu dalam tafsir jalan lain disebut tanaza'u, iaitu takhtalifu fima bainakum. Hendaklah kamu jangan bertengkar di kalangan sesama kamu. Tanaza'u tu kalau ikutnya naza'a tu makna tarik menarik, tapi maksudnya ialah jangan kamu bergaduh-gaduh di antara sesama kamu, jangan kamu merasa hati, jangan kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu ini bertengkar. Apa-apa yang menyakit hati di kalangan kamu secara orang beriman lah tak dibenarkan. Apa saja itu secara umum kan. Jadi itulah yang berlaku kalau kita tengok kan semasa selepas daripada peperangan Badar, di mana orang Islam ni ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni kan, bergaduh kan semata-mata kerana harta tu kan. Jadi Allah SWT sebut wala tanaza'u. Kerana apa? Kalau kamu tanaza'u fatafshalu, kamu akan gagal. Gagal situ maknanya kalau ikut asal dalam peperangan tu kamu akan menjadi takut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini fatafshalu tu maknanya lebih umum, iaitu gagal, fashal. Maknanya kamu tak akan berjaya lah buat apa-apa kalau kamu ni bergaduh kan.
Jadi ertinya ini kita, sebab itulah diajarkan oleh setengah ulama. Jadi itu apa kan, perkara-perkara yang tidak besar tak sepatutnya kita bergaduh. Jangan kita ini bertengkar, lebih baik kita bersepakat dalam perkara-perkara yang walaupun dia kata mafdul ni maknanya kurang baik sikit kan, daripada kita ni bergaduh kerana apa, kerana masing-masing nak kepada ini yang lebih baik kan. Kadang-kadang kita bergaduh tapi kenapa, kerana semata-mata nak cari ini yang paling baik. Aku kata ini paling baik, aku kata ini paling baik. Dalam keadaan macam tu, ulama telah membuat kaedahnya. Kaedahnya apa? Iaitu kamu bersepakat pada perkara walaupun perkara itu tak baik, itu lebih baik daripada kamu bergaduh walaupun masing-masing kata itu yang paling baik. Ini dalam perkara-perkara yang memang ada khilaf pendapat lah kan, khilaf pendapat ulama dan sebagainya kan. Jadi maknanya kalau kita lah sebagai contohnya nak sembahyang tarawih, contohnya ada yang kata 8, ada yang kata 20. Jadi akhirnya bergaduh sampai tak sembahyang tarawih langsung. Itu adalah tak bagus. Yang bagusnya ialah kamu bersatu. Tak kira lah siapa nak sembahyang 8, siapa nak sembahyang 20, contoh tu kan. Itu adalah perkara yang kita kata yang, tapi perkara yang lebih besar lagi, banyaklah kan perkara isu-isu umat Islam pada hari ini. Kita boleh tengoklah kan apa yang sedang berlaku. Sebab apa? Kalau kamu dah gagal, fatafshalu, Allah Ta'ala kata wa tazhaba rihukum, nescaya akan nanti zahaba tu maknanya pergi, maknanya rih tu maknanya angin. Maksudnya apa maksud? Pergilah angin kamu, maknanya hilanglah kekuatan kamu, maksudnya mana kamu tak ada kekuatan lagi lah kalau kamu dah bergaduh, gitu kan. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala kata wasbiru, hendaklah kamu bersabar, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi sabar ni macam-macam sabar kan. Sabar ni maknanya apa? Sabar tahan diri, sabar nak berpertahankan, kita kata itu yang paling betul bagi aku kan, aku tak nak terima lah, itu paling. Sedangkan Allah SWT menyuruh kita ni bersatu, tu lebih baik kan. Itu akan menjadikan kamu ni kuat. Jadi oleh kerana itu bersabarlah. Jangan kamu sibuk asyik nak menang saja kan, bersama-sama dengan orang Islam ni kan. Wala takunu kallazina kharaju min diyarihim. Kemudian Allah Ta'ala kata ni, tengok kan, ini contoh yang kamu lagi Allah Ta'ala larang ni. Apa ni Allah Ta'ala larang? Jangan kamu jadi kallazina kharaju, seperti mana orang-orang yang keluar. Siapa yang keluar ni? Kalau asalnya dalam peperangan Badar ni iaitulah Abu Jahal dan juga geng-geng dia tu. Abu Jahal tu keluar daripada Mekah dengan 1000 orang tentera kan. Jadi dia tu kharaju, asal mereka tu nak apa? Nak mempertahankan kabilah yang dibawa kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan tu dah balik daripada Syam, bawa harta yang banyak. Jadi orang-orang Abu Jahal ni takutlah Muhammad ni nak ambil harta dia tu. Jadi dia pun keluar. Tu kharaju min diyarihim, daripada tanah mereka, daripada kampung mereka, iaitu Mekah lah pada masa tu. Bataran, dalam keadaan apa? Bataran, dengan keadaan sombongnya dan riaknya. Riak tu maknanya nak tunjukkan kepada orang ramai. Pada orang ramai, maksud situ pada masa Abu Jahal keluar tu adalah nak tunjukkan kepada seluruh masyarakat Arab di tanah Arab. Sebab itulah mereka ni ada kata-kata mereka yang masyhur di dalam masa mereka keluar tu, apabila dah diberitahu, apabila dah sampai satu tempat tu, diberitahu bahawa dah dah selamat dah, kafilah Abu Sufyan dah selamat daripada Muhammad. Jadi orang dah beritahu dah kepada Abu Jahal. Abu Jahal and geng-geng dia ni, ketua Samsing ni daripada Mekah ni kan, tak nak. Mereka kata apa? Qalu la narja', dia kata kami tak akan balik, dia kata kami, sehingga nashrabul khamra, dia kata sehingga kita akan sampai di Badar, kita akan minum arak di situ, wa nanhar al juzur, dan kemudian kita akan sembelih unta-unta kita akan buat riuh supaya apa? Sehingga semua orang Arab ni tahu bahawa kita ni hebat. Tu tengok kan, itulah Allah Subhanahu Taala kata bataran wari'an nas. Dia secara sombongnya dan secara nak tunjuk kepada orang. Jangan kamu jadi macam orang ni. Maknanya kita orang Islam ni, kita buat apa-apa kerana Allah Subhanahu Taala. Kalau berperang kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab itulah tak boleh macam ni. Tak ada orang Islam, kalaulah betul-betul Islam, kalau dia pergi perang ke, menang perang ke, dia tak ada seperti orang kafir ni kan, dengan beraya, dengan nak enjoynya, dengan tak ada, dengan tunduk sebagaimana masuknya Khalifah Umar Al-Khattab ketika dapat menawan Baitul Maqdis. Dulunya dia masuk dalam keadaan tunduknya, dalam bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita dapat Allah Ta'ala beri kemenangan. Kenapa? Kerana kita dapat menunjukkan manusia kejaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ni orang-orang kafir ni, orang-orang Quraisy, mereka ni kan wa yasudduna an sabilillah. Dahlah kerja dia tu riak,
riak, sombong. Lepas tu mereka ni sebenarnya menghalang manusia daripada jalan Allah, daripada wa yasudduna an sabilillah. Kerja dia menghalang manusia daripada jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah Subhanahu taala sebut bima ya'malu, dengan apa yang mereka buat tu, muhit, mengetahui. Kalau muhit ni maknanya dia ada alim, dia ada sami, dia ada basir kan. Jadi muhit ni makna dia dari segi makna merangkumi. Merangkumi tu Allah Taala tahu semua, tak ada benda yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setengah bacaan dia baca macam ni, wallahu bima ta'malun. Dia ada bacaan ya'malun. Kita semua baca ya'malun, mereka lakukan. Kalau ta'malun maknanya kamu lakukan. Allah Taala tahu dengan apa yang kamu lakukan. Muhitun. Ahata ni asalnya ialah mengelilingi, asalnya. Jadi bila muhit tu seorang yang mengelilingi, maknanya seorang yang tahu semua apa yang berlaku tu. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu taala sebut sini wa'iz. Ingat setiap kali wa'iz maknanya ialah wazkur iz dalam Quran. Iaitu dan ingatlah ketika. Jadi maknanya kalau ikut terjemahannya ialah ada perkataan ingatlah. Iz ketika. Jadi dalam cari style bahasa Arab ialah bila dia tak akan sebut uzkur iz. Dia akan sebut iz saja, dan ingatlah ketika. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan ingatlah ketika syaitan telah menghiaskan amalan mereka. Bagaimana cerita dia ni? Iaitu pada masa peperangan Badar ni, dan sebelum peperangan Badar, ketika tentera Abu Jahal ni datang daripada Mekah, on the way ni, lalu mereka tiba-tiba ada rasa takut. Sebab adalah dia ni, dia ada Bani Bakarnya, ada Bani Kinanahnya. Itu cerita detail tu saya tak cerita dengan detail nama-nama itu kan. Tapi secara mudahnya macam ni, iaitu tentera Quraisy ni dia ada masalah sikit dengan satu kabilah ni. Jadi bila mereka ni ramai-ramai 1,000 orang kan datang daripada Mekah pergi ke Badar ni, jadi tiba-tiba mereka ada di kalangan mereka ni rasa takut. Rasa takut apa? Takut nanti akan diserang daripada belakang oleh kabilah-kabilah yang tak setuju dengan mereka, yang memang dah lama berperang dengan mereka, yang lama dah bermusuh dengan mereka. Jadi adalah tentera mereka rasa takut tu, perasaan takut tu timbul di kalangan setengah-setengah orang yang daripada dalam tentera tu, tentera yang 1,000 tu. Jadi pada masa tu syaitan pun datang. Syaitan tu maksudnya iblis kat situ kan. Iblis datang menyerupai seperti Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni adalah ketua kepada Bani Kinanah. Jadi dia ni datang dalam bentuk iblis dia tu, tapi dalam bentuk Suraqah. Suraqah kita ingatkan cerita semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia ada kan. Dia ni satu kabilah Arab jadi dia ni datang dalam bentuk, dia kata, dia cerita dia pun datang kepada Abu Jahal ni, dia kata okay, no problem, kata jangan takut aku jadi nilah kan. Kami tak akan serang kamu, gitulah. Jadi wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum, ketika syaitan datang, iaitu ke iblis datang menyerupai manusia, seorang lelaki yang bernama Suraqah tadi tu, kemudian dia pun menghiaskan amalan. Mereka kata okey. Jadi maknanya jangan rasa takutlah. Wa qala la ghaliba lakumul yaum, dia kata, dia pun berkatalah, iblis tak dia berkata, dia kata la ghaliba lakumul yaum, tak ada orang dapat kalahkan kamu pada hari ini. No problem, jangan takut, teruskan ke perjalanan kamu. Maknanya syaitan, iblis ni beri semangat lagi kepada tentera-tentera Abu Jahal ni supaya teruskan, jangan takut. Jadi dia kata la ghaliba lakumul yauma minan nas, daripada manusia, iaitu daripada orang yang memusuhi kamu tu. Wa inni jarul lakum, dia kata aku ni tak apa, dia kata aku jar ni maknanya dalam istilah Arab pada masa tu lah menjadi maknanya menjadi penjamin, gitu macam tu, menjadi wa inni jarul lakum, aku akan menjadi jaminah kepada kamu, jangan kamu takut. Tapi falamma tara'atil fi'atan, tapi iblis ni dia boleh nampak, dia nampak malaikat. Jadi bila nampak malaikat, dia takut kepada malaikat. Tu iblis kan. Iblis buat kenal kan dulu, iblis ni memang dah kan. Jadi iblis ni falamma tara'atil fi'atan, apabila fi'atan tu maknanya dua kumpulan tu. Fi'atan, dua kumpulan mana? Iaitu tentera Islam dengan tentera kafir tu. Bila dah bertemu tu, dah tara'ati tu maknanya nampak lah kan. Jadi masing-masing, sebab dulu peperangan mana nampak kan, kalau jauh. Jadi bila dekat tu baru nampak tentera, Allah baru tahu kan, baru tahu berapa ramai, baru tahu berapa hebatnya, baru tahu lah. Sebab tak ada drone kan, kita kata kan, maksud pada kan, tak ada jet, tak ada apa kan. Jadi bila tara'atil fi'atan, bila tentera, dua kumpulan tentera dah menampak di antara satu sama lain tu, naqasa ala akibai. Naqasa maknanya raja'ah. Siapa yang lari tadi? Raja'ah tu maknanya balik, patah balik, lari. Siapa? Iaitu iblis tadi. Jadi iblis tu bila nampak, sebab apa dia nampak malaikat?
naqasa ala akibaih, dia patah lari ke belakang. Akibah itu maknanya apa ni, kaki tu kan, iaitu tumit. Patah makna pusing balik, lari. Wa qala inni bari'um minkum. Tengok kan jahatnya iblis ni, dia kata bila dah tengok malaikat tu, dia dah takut. Wa qala inni bari'um minkum, aku tak nak join lah, dia kata gitulah. Bari tu makna berlepas diri, maksudnya aku tak nak join kamu lah, dia kata takut tak nak jadi lagi jar kamu. Tadi nak jadi jar sangat. Inni ara ma la taraun, dia kata aku tengok apa yang kamu semua tak nampak, iaitu malaikat. Kemudian inni akhafullah, dia takut pula dah. Tengok kan, dia sebut inni akhafullah, aku takut kepada Allah, tapi dia tak sebutlah benda terang-terang kan, kepada Abu Jahal. Jadi Sabahan Nur, ada orang ucapkan Sabahal Khair kepada saya sebagai perasan. Jadi kita pun sebut, dia kata dia pun lari, kemudian dia kata aku tak nak join, aku tak nak lagi bersama dengan kamu, aku tak nak tolong kamu lagi. Wa inni ara ma la taraun, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Kemudian inni akhafullah, kenapa dia takut pada Allah? Memang iblis ni dia takut pada Allah, dia tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iblis ni. Jadi dia takut sini apa? Kata ulama dalam tafsir, kata aku takut Allah Taala akan menghancurkan aku kerana perbuatan aku ini. Lalu dia pun kata wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat keras balasannya. Jadi benar iblis pun tahu, cuma dia ni tipu manusia kan, tipu manusia supaya apa? Supaya ikut, buat jahat. Itu kerja iblis kan. Tapi dia sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut dia lawan Allah Taala. Itulah kan, macam manusia juga kan, adalah setengah manusia kan, bila kita takut pada Allah, tengok takut pada Allah, tengok lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi selepas daripada tu, dia iz yaqulul munafiqun. Tadi tu siapa? Tadi tu iblis. Peranan iblis dalam peperangan Badar. Tu peranan iblis kita boleh tengok kan. Sekarang kita tengok pula peranan orang-orang munafik. Jadi ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ni sebenarnya, tak wujud secara terang-terangan di Madinah kecuali selepas daripada peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ni tahun yang kedua, mana pada tahun-tahun yang pertama, tahun yang kedua sebelum peperangan Badar, sebelum peperangan Badar, tak ada orang yang bernama munafik secara terang-terangan. Yang ada apa? Iaitu orang-orang yang mereka sembunyi-sembunyi saja, dan mereka masa tu masih lagi menunggu-nunggu. Mereka rasa lagi masih Muhammad ni tak tahan lama ni, gitulah seolahnya kan. Muhammad ni kita tengok gitu kan. Jadi pada masa tu ketua munafik iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni adalah merupakan salah seorang daripada orang musyrik. Dia masih musyrik lagi, dia tak masuk Islam lagi. Selepas peperangan Badar dia masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Jadi ahli sejarah Islam mengatakan, ahli sirah mengatakan dia masuk Islam kenapa? Kalau tak masuk Islam, dia rasa macam tak kedudukan dia tak bagus di Madinah ni kan. Sebab apa? Orang semua dah Islam, tengok pula tentera Islam ni menang pula dalam peperangan Badar. Jadi kalau aku tak Islam, dia kata bahaya. Jadi dia pun masuk Islam. Jadi dia pun masuk Islam, berpura-pura masuk Islam, tapi terus mengekalkan kemunafikan dia tu. Jadi Allah SWT sebut sini, iz yaqulul munafiqun, orang-orang yang munafik, orang-orang yang ada dalam hati di masalah ni, wallazina fi qulubihim marad, Allah SWT kata. Ayat minta maaf, ayat 49. Tak alih lagi. Iz yaqulul munafiqun, minta maaf. Ketika berkata, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan juga orang-orang yang ada dalam hati mereka itu marad. Marad tu sakit. Sakit tu sakit apa? Sakit, kata ulama kata, iaitu dha'ful iman. Mereka yang lemah iman dia. Mereka yang sakit tu maksudnya orang yang iman dia tak berapa betul. Jadi orang-orang munafik dan orang iman tak berapa betul ni akan berkata, dia kata gharraha ulai dinuhum. Ini perkataan ini samalah kan, banyak diulang lah sampai sekarang masih lagi ada orang berkata perkara macam ni kan. Itulah bahaya perkataan ni. Sebenarnya Allah Ta'ala dah dedahkan daripada awal lagi, iaitu gharra ni maknanya tertipu. Maknanya gharra haula'i dinuhum, din mereka maknanya agama mereka telah menipu mereka. Tengok kan ungkapan dia nak kata apa kan, dia semangat ni ikut lagi Islam dia tu kan. Islam lah tu yang menjadikan mereka macam tu kan, ikut semangat Islam dia macam itulah gitu kan. Jadi mereka tertipu dengan agama mereka, dia kata orang-orang munafik tu, gharra haula'i dinuhum, agama mereka telah menipu mereka. Kata wa man yatawakkal 'ala Allah, ni jawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Wahai orang yang beriman,
siapa yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Aziz dan juga Maha Hakim. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Jadi kamu ni maknanya jangan dengar cakap orang apa ni, orang-orang munafik dan juga orang yang sakit, orang yang ada penyakit hati yang akan mengatakan bahawa agama mereka ni telah menipu mereka. Jadi kita ni sebagai orang-orang yang Islam kan, kena jaga-jagalah kan, bahawa kadang-kadang kan kita akan jumpa orang-orang yang macam ni kan, orang-orang yang akan mengatakan bahawa kita ni tertipu dengan agama, kita ni ditipu oleh agama kita. Jadi kan, jadi perasaan ini kadang-kadang lah kan, kadang-kadang dia ni akan menggoda kerana setengah-setengah daripada orang Islam sehingga akan termakan dengan kata-kata mereka ni. Maknanya kita jangan kuat sangat Islam, kita jangan sangat kuat Islam, gitu kan tak? Itu kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata di dalam ayat ni, maka apa kan, iaitu kita kalau kerana agama kan, kita kena berani. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata kena tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan tawakal dengan tertipu tadi tu? Sebab dalam kisah peperangan Badar ni kan, orang-orang kafir, orang-orang munafik dan juga orang yang ada penyakit dalam hati tu, dia kata bahawa dia ingat dia tu sikit dia akan boleh lawan ke orang apa ni, tentera yang hebat tu kan. Tak mungkin. Tu dia maknanya mengikut ukuran mereka ni ialah ukuran orang munafik, orang yang ada penyakit dalam hati, ukuran ialah ukuran material ni. Material kan, material maknanya bilangan, kemudian ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, nanti kita akan tengok selepas daripada ni, bahawa ada bilangan-bilangan tertentu kan, sampai bilangan yang tertentu ni, iaitu kalau untuk kita sekarang ialah 1/2 kan. Maknanya kalau kita even 1/2 pun kita tak boleh undur. Mesti makna Allah Ta'ala akan beri kekuatan kita tu. Itu dalam keadaan yang paling kuat, kita akan boleh jadi 1/10 maknanya. Walaupun 1 lawan dengan 10, kita boleh lagi kan. Allah Ta'ala akan bantu kita 9/10 tu. Kita akan tengok nanti dalam ayat yang seterusnya, insyaAllah. Dalam ayat ni, orang-orang munafik bukannya diberi semangat untuk kita ni akan mampu, tak, dia akan melemahkan semangat orang Islam. Walau tara, Allah Ta'ala kata, walau tara ya Muhammad, kalau kamu melihat iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala sebut satu benda membayangkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya seolah-olah yang kamu lihat, gitu. Walau tara maknanya kalaulah kamu lihat, gitu. Kalau kamu lihat ni maknanya cuba imagine lah, iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu. Dia tak boleh berhenti kat situ kan. Iaitu maksudnya lah, ketika malaikat ni akan memukul. Ya tawaffa tu maknanya menunaikan, minta maaf, menunaikan apa yang dilakukan oleh orang kafir itu, maknanya membayar balik, membalas orang-orang kafir itu dengan apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarhum, dengan memukul muka mereka, dan juga memukul belakang mereka. Adbar tu kalau ikutnya lah punggung mereka. Jadi memukul muka, memukul punggung kan. Jadi maknanya dahsyat, depan pukul, belakang pukul. Siapa yang pukul tu? Allah malaikat memukul. Malaikat memukul siapa? Memukul orang-orang kafir. Kenapa? Kerana membalas kejahatan mereka tu, membalas apa yang mereka lakukan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu. Malaikatu tu maknanya dalam bahasa Arab dipanggil fa'il. Fa'il tu makna pembuat. Malaikat dia yang memukul, menunaikan, yang yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal harik, dan kemudian dikatakan kepada mereka, rasakan kamu azabal harik, balasan yang membakar, azab yang membakar, iaitu neraka. Jadi seterusnya Allah SWT kata, zalika, semua tu apa yang Allah Ta'ala lakukan dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala menghukum orang-orang kafir tu, orang-orang kafir musyrik Mekah tu yang datang nak lawan lagi Muhammad tu kan, tak nak rehat kan, tak nak berhenti kan. Dah tak cukup kan, 13 tahun mereka ni menyeksa Nabi, menyeksa sahabat-sahabat Nabi kan, tak cukup, mereka ikut lagi nak hapuskan juga Muhammad tu kan. Jadi ikut lagi. Sekarang ni Allah SWT hapuskan mereka, kenakan kepada mereka. Tengok kan, malaikat-malaikat datang, malaikat turun, malaikat kenakan, melawan mereka kan, belasah mereka ni, kita kata kan. Kemudian zalika, semua yang berlaku tu, Allah Ta'ala kata zalika, bentuk apa yang Allah Ta'ala telah kenakan kepada mereka itu, bima qaddamat aydikum, itu semua adalah kerana apa yang telah kamu usahakan. Bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan Allah Ta'ala ni bukanlah, dia tidak menzalimi hamba-hambanya. Maknanya Allah Ta'ala ni bukanlah hukum satu benda, perkara yang orang tak lakukan. Kemungkinan atas dunia ni ada orang dihukum kerana apa, sedangkan dia tak buat benda tu pun.
kerana tersalah, hakim salah ke, hakim silap ke, ataupun orang tu zalim ke, dia menzalimi orang kan, orang tak buat apa dia pukul juga, dia belasah juga, dia azab juga kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Subhanallah, Allah Taala tu Maha Suci, dia tak akan menghukum sesiapa kalau orang tu tak buat benda tu. Jadi Allah Taala tu dia kata, wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Allah itu tidak menzalimi siapa-siapa pun daripada hamba-Nya. Tapi apa yang mereka lakukan tu kerana apa? Mereka lakukan atas apa yang mereka lakukan. Itulah juga yang berlaku sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan selepas daripada tu kan. Iaitu apa? Zalika, minta maaf lambat kadak bi'a. Allah Ta'ala katakan kadak bi'a li Fir'aun. Allah Ta'ala kata di sini sekarang kadak bi'a li Fir'aun. Kadak bi tu iaitu ka'adah. Ka'adah tu kebiasaan. Itulah maknanya balasan apa yang dilakukan oleh ahli Fir'aun. Ahli Fir'aun iaitu maknanya keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun, geng-geng Fir'aun lah. Puak-puak Fir'aun. Wallazina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum daripada ni. Jadi kita ada sekarang ni ialah apa yang Allah Ta'ala kita dah baca banyak kan sebelum daripada ni, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Apa yang Fir'aun telah lakukan kepada Nabi Musa dengan mengaku dia ni Tuhan lah, dengan bermahajalela di atas muka bumi, dengan menyeksa orang lah, dengan membunuh orang yang tidak berdosa lah, Bani Israel kan yang dibunuh kan, dengan kerana mimpi dia nampak tu kan. Jadi maknanya apa yang dibuat oleh Fir'aun ni dengan kejahatan syirik dia, kejahatan mengaku dia sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la dan sebagainya tu, itulah perkara-perkara yang dilakukan oleh ahli Fir'aun. Fir'aun dan juga ahli Fir'aun. Fir'aun dan juga geng-geng dia lah kan Jadi itulah yang telah berlaku, yang dilakukan oleh Fir'aun, dan macam itulah Allah Ta'ala telah membalas mereka. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala ingatkan kepada orang-orang musyrik Mekah ni kan, Allah Ta'ala dah balas dengan Fir'aun yang lebih kuat daripada kamu tu, dengan kaum Ad yang lebih kuat daripada kamu, kaum soleh kan, kaum iaitu yang kita kata yang sebelum daripada tu lah, yang tadi tanah Arab yang kamu sentiasa lihat, kamu tengok Madain Soleh tu kan, kamu tengok kan. Jadi semua tu kan, kaum Nabi Lut, kamu tengok kan apa yang berlaku kan, semua tu itu mereka ni telah melakukan kejahatan. Jadi Allah SWT sebut sini tu wallazina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum daripada mereka, sebelum daripada Fir'aun tu, mereka semua tu sebelum daripada Fir'aun kan. Jadi dan juga sebelum daripada mereka sendirilah, iaitu kaum Ad ke, kaum Samud ke, kaum Nabi Lut ke, dan sebagainya. Kafaru bi ayatillah. Apa yang mereka lakukan? Kesalahan mereka yang paling besar sekali, memang banyak kesalahan lain, tapi kesalahan mereka yang paling top sekali ialah kafaru bi ayatillah. Mereka kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala utuskan melalui rasul-rasul. Kemudian fa akhazahumullahu bi dzunubihim. Jadi Allah Taala mengambil tindakan, fa akhazahumullah, Allah Taala ambil tindakan terhadap mereka kerana dosa-dosa mereka, bukan kerana sebab lain. Bukan dosa orang lain Allah Ta'ala hukum mereka, tak, kerana dosa mereka. Jadi Allah Ta'ala kata innallaha, sesungguhnya Allah itu qawiyyun syadidul iqab. Allah itu maha perkasa, maha syadidul iqab, maha keras balasannya. Jadi alhamdulillah kan, itulah yang dapat kita ambil daripada ni, iaitu kalau kita tengok dalam muka surat 183 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan apa yang patut dibuat oleh orang mukmin. Jangan kamu jadi, jangan kamu jadi, jangan kamu jadi, jangan kamu jadi. Itu kan Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat perangai-perangai orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dalam peperangan Badar, iaitu orang Quraisy, macam mana perangai mereka, macam mana kejahatan mereka yang berterusan, nak serang, nak datang lagi kan, nak datang lagi ke Badar ni kan, konon-kononnya nak hapuskan Muhammad kan. Sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita kata belasah mereka, hancurkan mereka, hampir ke semua ketua-ketua mereka tu mati di dalam peperangan Badar ni. Yang tinggal sekarang siapa lagi ketua mereka? Tak ada dah. Yang tinggal sekarang ialah Abu Sufyan. Itulah yang kita tengok kan, yang dialah yang akan memulakan nanti peperangan Uhud yang kita telah baca sebelum daripada ni, sebenarnya di dalam surah Al-Imran dahulu kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di muka surat 184 insya-Allah dalam sesi akan datang jam 6.15 pagi setiap pagi insya-Allah, di ayat yang seterusnya iaitu ayat 53 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita sama-sama tangguhkan perjumpaan kita, sesi kita pada pagi ini, dengan kita sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.